Kenderaan berat dinasihatkan untuk kenal pasti jenis sistem brek yang digunakan. Pengerusi Lembaga Pengarah Global Alliance of Road Safety, Profesor Dr. Kulantayan Kesimani berkata, melalui tindakan tersebut, pemandu perlu cakna dan mengawal sebaiknya jarak dan had kelajuan kenderaan bagi membolehkan melakukan reaksi pantas bagi mengelak risiko kemalangan maut. Nusaibah Azhar ada perinciannya. Menurut Profesor Dr. Kulantayan, kenderaan berat mempunyai dua jenis sistem brek, iaitu sistem brek anti kunci ABS dan sistem hidrolik. Jelasnya sistem hidrolik memerlukan jarak yang lebih jauh untuk memberhentikan kenderaan apabila berlaku kecemasan di hadapan berbanding sistem ABS. Katakan daripada 80 tadi kita bergerak pada kelajuan yang cukup tinggi, katakan 120 km per jam untuk kenderaan berat. Kalau dengan sistem ABS dengan sistem ABS pun mereka memerlukan jarak 114 meter untuk membolehkan kenderaan tersebut berhenti. Cuba bayangkan kalau bukan sistem ABS, mereka memerlukan hampir 250 meter untuk membolehkan kenderaan tersebut berhenti. Satu jarak yang cukup jauh dan tidak mungkin kita dapat elak kemalangan. Pemandu kenderaan berat katanya perlu sentiasa mengurangkan kadar kelajuan kenderaan dengan jarak bersesuaian. Selain itu, terdapat beberapa faktor lain yang mempengaruhi pemandu kepada risiko kemalangan impak daripada kelajuan dan jarak yang tidak dikawal, iaitu sikap pemandu yang mengambil mudah, pengabaian kondisi tubuh yang letih dan mengantuk, keadaan jalan raya sama ada kering, licin atau basah, kondisi kenderaan dan faktor persekitaran serta cuaca. Katakanlah kalau perjalanan pada waktu malam dengan keadaan jalan yang gelap, bermaksud dari segi jarak untuk kita dapat nampak kenderaan di depan kita yang paling jauh, kita mungkin tak dapat nampak. Kita hanya mampu dapat nampak setakat 60 meter saja mengikut lampu yang sedia ada. Hanya dengan lampu beam saja baru kita dapat nampak dengan jauh. Sementara itu, menurut Borhan Saidin, 49 tahun yang telah bekerja selama 20 tahun sebagai pemandu lori berpandangan, golongan sepertinya perlu dalam keadaan sihat dan patuh kepada undang-undang jalan raya ketika memandu. Kondisi kesihatan diorang tu kena ada. Maksud kata tak mengantuk, tak terlalu letih dan juga sentiasa dalam keadaan yang sihat lah. Sebabnya benda-benda itu sebenarnya mempengaruhi cara pembawaan kita semasa memandu. Keduanya tentang mematuhi undang-undang. Maksud kata undang-undang tu tentang keselamatan jalan raya. Bagi orang awam, pemandu kenderaan berat seharusnya berhati-hati sehingga 3 kali ganda lebih-lebih lagi pada musim perayaan bagi mengelak sebarang kemalangan. Memang betul untuk pemandu lori memang diminta berhati-hati 2-3 kali ganda lagi lah, lebih-lebih lagi waktu musim perayaan ni, because memang kita dah tahu banyak kereta kat jalan raya nak balik kampung dan sebagainya. So minta pemandu lori walaupun kita tahu mereka kenderaan besar, kenderaan berat, so dia tak nampak kenderaan kat tepi kan, so jadi memang kena berhati-hati. Tak bolehlah pakai langgar je. Apa-apa pun, setiap kenderaan berat maupun kenderaan persendirian perlu berada dalam keadaan baik dan sentiasa bersiap sedia dengan apa sahaja risiko jalan raya. Jika masyarakat masih lagi tidak berhemah atau tidak memahami asas mengelak risiko dalam pemanduan, pastinya ia menjadi pertambahan kepada kemalangan yang membawa maut. Persoalannya, sampai bila kita nak dengar lagi berita kemalangan demi kemalangan daripada punca sikap pemandu yang acuh tak acuh dan tidak bertanggungjawab. Nusaibah Azhar untuk Berita Al Hijrah.